Nama saya Nik Muhammad Hidayat bin Nik Samsuri, bernombor metrik A170139. Pada video kali ini, saya akan membentangkan tajuk latihan ilmiah saya yang bertajuk Penguasaan dan Kefahaman Pelajar Tahun 2 Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam terhadap kepelbagaian ma dalam bahasa Arab. Saya berada di bawah penyeliaan Ustaz Hakim bin Zainan. Seterusnya kita pergi kepada pengenalan kajian ini. Setiap bahasa mempunyai kelainan, identiti dan sistem tersendiri. Sistem bahasa masing-masing mempunyai ciri-ciri tersebut. Setiap bahasa mempunyai sistem penulisan yang tersendiri dan istimewa. Antaranya, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang menjadi antarabangsa. Bahasa Arab juga menjadi bahasa yang tersenarai 10 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia sebagai bahasa perantara. Bahasa Arab merupakan bahasa yang mempunyai sistem dan cara yang tersendiri maupun dari segi ayat, perkataan, klausa dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada latar belakang kajian. Dalam mempelajari bahasa Arab, pelajar perlu mengetahui makna sebenar bahasa. Menurut Ahmad Khair, dalam kajiannya, bahasa merupakan satu sistem bahasa yang memiliki fonetik, sintaksis dan semantik. Merujuk kepada 3 perkara tersebut, ia merupakan subjek penting dan utama yang dikaji dan digunakan dalam linguistik. Sintaksis meliputi perkara berkaitan bentuk, struktur dan binaan frasa, klausa dan ayat. Pendapat ini seiring dengan pendapat Ahmad Khair dalam kajiannya bahawa beliau telah menyatakan bahawa subjek yang paling kecil yang dikaji ialah frasa, manakala yang paling besar ialah ayat dalam bidang sintaksis. Namun dalam sintaksis bahasa Arab, menurut Betty Arsyad dalam kajiannya yang bertajuk Makna Gramatikal Huruf Ma, terdapat 4 kategori utama, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata keterangan. Menurut Rosdi, dalam kajiannya, partikel ialah sesuatu golongan kata yang bergantung kepada ayat. Terdapat pada jenis ayat kata yang lain dan tiada kaitan dengan masa. Ia juga memiliki fungsi yang lain dalam bahasa Arab. Dalam kajian ini, saya menyatakan 3 pernyataan masalah yang terdapat dalam kajian saya. Yang pertama, pelajar kurang memahami tentang kepelbagaian ma dalam bahasa Arab. Yang kedua, pelajar kurang terdedah kepada kepelbagaian ma dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, pelajar kurang menguasai dan mempraktikkan kaedah nahwu bahasa Arab yang sebenar. Dalam seperti mana dengan kajian yang lepas, pengkaji bahasa telah bersepakat bahawa persoalan yang timbul dalam penyelidikan ini disebabkan kurangnya pendedahan serta penggunaan ma dalam bahasa Arab. Segelintir pelajar hanya mengetahui separuh daripada keseluruhan jenis ma yang terdapat dalam bahasa Arab. Oleh itu, pelajar kurang juga memahami tentang kepelbagaian ma yang terdapat dalam bahasa Arab. Menurut Mustafa Roslan yang dipetik dari kajian Madha Arifin, permasalahan yang sering dihadapi oleh pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab ialah memahami tentang kepelbagaian ma dalam bahasa Arab serta penguasaan dan kefahaman pada struktur ayat itu sendiri. Seterusnya, kurangnya kesedaran terhadap kepentingan menguasai serta mempraktikkan kaedah nahwu bahasa Arab yang sebenar dalam pembacaan maupun penulisan. Hal ini menyebabkan para pelajar terlalu mengambil mudah dalam meningkatkan maklumat serta pengetahuan dan tidak mempraktikkan tata bahasa tersebut, sama ada dalam bentuk penulisan
ataupun latihan yang telah diberikan. Namun sikap menerima sahaja pengajaran dari guru atau pensyarah serta menggunakan kaedah tata bahasa yang salah perlu segera dikurangkan. Seterusnya, persoalan kajian. Saya juga mengemukakan 3 persoalan kajian yang terdapat dalam kajian saya ini. Yang pertama, apakah kepelbagaian jenis ma dalam bahasa Arab? Yang kedua, sejauh manakah pelajar institusi pengajian tinggi mengetahui kepelbagaian jenis ma dalam bahasa Arab? Dan yang ketiga, sejauh manakah pelajar institusi pengajian tinggi dapat menggunakan atau mengaplikasikan kepelbagaian jenis ma dalam pembacaan dan penulisan bahasa Arab? Seterusnya kita proceed kepada objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti kepelbagaian jenis ma dalam bahasa Arab. Yang kedua, menganalisis sejauh mana pelajar institusi pengajian tinggi mengetahui kepelbagaian jenis ma dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga, menganalisis sejauh mana pelajar institusi pengajian tinggi dapat menggunakan dan mengaplikasikan kepelbagaian jenis ma dalam pembacaan dan penulisan bahasa Arab. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Metodologi kajian adalah meliputi cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dan lebih terarah dalam mencapai objektif dan kajian ini. Kajian ini keseluruhannya menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif dan kaedah kualitatif melalui kaedah kajian soal selidik dan soalan ujian. Ini adalah antara yang saya gunakan, iaitu reka bentuk kajian, instrumen kajian, kaedah pengumpulan data, responden selama 82 orang responden atau pelajar, 19 orang lelaki dan 63 orang responden pelajar wanita. Dan saya gunakan kaedah menganalisis data daripada Google Form dan Excel. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian yang terdapat dalam kajian ini. Dapatan kajian ini saya ambil daripada objektif yang pertama, iaitu apakah kepelbagaian ma dalam bahasa Arab yang terdapat dalam bahagian 2 dan bab 2, iaitu ma terbahagi kepada 2, iaitu ma ismiyah dan ma harfiah. Ini antara ma ismiyah, jenis ma ismiyah dan ma harfiah. Ma ismiyah iaitu ma al-mawsulah, yang kedua ma al-istifhamiyah, yang ketiga ma al-syartiyah dan ma an-nakirah. Seterusnya ma harfiah. Yang pertama ma an-nafiyah, yang terdapat 2 jenis di bawahnya, nafiyah muhmalah dan nafiyah amilah. Yang kedua ma az-zaidah, iaitu al-kaffah wa ghaira kaffah. Dan yang ketiga ma masdariyah. Dapatan kajian yang kedua saya ambil daripada objektif yang kedua, iaitu penguasaan dan kefahaman pelajar terhadap kepelbagaian ma dalam bahasa Arab. Dapatan kajian ini saya ambil daripada soal selidik. Saya mendapati bahawa pelajar mengetahui kepelbagaian jenis ma dalam bahasa Arab tetapi tidak sering mempraktikkan penggunaan ma tersebut. Adalah melalui soal selidik tersebut terdapat lebih sebahagian daripada keseluruhan responden mengetahui kepelbagaian jenis ma dalam bahasa Arab tetapi tidak mengetahui jenis atau fungsi ma tersebut. Seterusnya yang kedua, pelajar mengenali serta mengetahui kepelbagaian ma dalam bahasa Arab tetapi kurang didedahkan oleh guru atau pensyarah. Seterusnya, pelajar kurang menggunakan kepelbagaian jenis ma dalam pertuturan
serta mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, ma istifhamiyah. Jadi kita boleh praktikkan ma istifhamiyah itu dalam perbualan kita seharian. Daripada itu, kita dapat menguasainya. Yang seterusnya, persekitaran yang tidak kondusif menyebabkan pelajar kurang mempraktikkannya dalam kehidupan. Terdapat lebih setengah pelajar daripada keseluruhan responden mendapati dan bersetuju bahawa persekitaran yang tidak kondusif menyebabkan pelajar kurang mempraktikkannya dalam kehidupan serta memahami kepelbagaian dalam bahasa Arab itu sendiri. Manakala dapatan kajian yang terakhir yang saya dah ambil daripada objektif yang ketiga, penguasaan dan kefahaman pelajar terhadap kepelbagaian dalam bahasa Arab ini melalui soalan ujian. Saya mendapati daripada soalan ujian tersebut terdapat beberapa pelajar yang tidak memahami betul-betul fungsi makna kepelbagaian yang terdapat dalam bahasa Arab. Saya telah menyediakan soalan ujian yang mempunyai 30 soalan di dalamnya dan mempunyai 3 bahagian. Jadi daripada soalan-soalan tersebut, saya mendapati bahawa pelajar tersebut mengenali kepelbagaian jenis ma. Pelajar mengenalinya tetapi kurang memahami serta menguasai jenis-jenis ma yang sedia ada dalam bahasa Arab. Yang kedua, pelajar tidak mengenali kepelbagaian ma sepenuhnya. Pelajar mengenali sebahagian jenis ma yang terdapat dalam bahasa Arab. Dalam kajian saya mengemukakan, saya menjumpai terhadap kajian-kajian lepas, jadi terdapat 13 jenis kepelbagaian ma dalam bahasa Arab dan pelbagai fungsi. Yang ketiga, pelajar kurang menguasai kepelbagaian jenis ma. Pelajar kurang menguasai kepelbagaian jenis ma yang terdapat dalam bahasa Arab kerana kurang mempraktikkannya serta kurang memahaminya dan menggunakan dalam penulisan dan pentuturan. Seterusnya kita pergi kepada rumusan dan penutup bagi kajian ini. Seterusnya rumusan dan penutup. Yang pertama, penguasaan dan kefahaman pelajar bergantung kepada inisiatif diri pelajar bagi mengenali serta menguasai kepelbagaian ma dalam bahasa Arab. Yang kedua, pelajar juga akan lebih faham serta menguasainya sekiranya mereka berani untuk mempraktikkan bahasa Arab dalam penulisan dan pertuturan mereka. Yang ketiga, pelajar perlu mencari inisiatif lain bagi mengenali kepelbagaian jenis ma dalam bahasa Arab seperti membaca atau merujuk buku bahasa Arab seperti Kitab Nahwu wa Sarfi, Tatbiqu Sarfi wa Tatbiqu Nahwi. Daripada situ kita dapat menambahkan lagi ilmu yang sudah sedia ada dan kita boleh praktikkan dalam pertuturan seharian bersama rakan-rakan. Sekian saja daripada pembentangan latihan ilmiah saya. Syukran jazilan. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.